Muslimin dan muslimat, para jemaah, pendengar, penonton yang dirahmati Allah. Hari ini hari Ahad hari ini, bersamaan dengan 1 Ogos 2021 Masihi, 22 Zulhijjah 1442. Jadi sebelum kita sambung untuk penutup bagi kisah Tuan Punya Kebun, saya ingin mengajak para jemaah semua untuk kita sama-sama mensyukuri begitu banyak nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, khususnya nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang melimpah ruah, yang kalau nak dihitung memang terlalu banyak sekali. Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk kita merasainya dan untuk kita mensyukurinya. Sama ada nikmat itu berlaku pada diri kita sendiri, pada keluarga, anak-anak, sama ada nikmat sihat, kita tidak sakit, apabila kita mendengar ada sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang sedang menanggung kesakitan, betapa kita boleh merasai syukurnya kita dengan nikmat kesihatan yang diberikan. Dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam sunannya, hadis itu daripada Abdullah bin Umar dan juga Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi," sesiapa yang berpagi-pagilah di antara kamu, sesiapa di antara kita yang melalui waktu pagi dalam keadaan dia merasa aman pada dirinya atau pada keadaan di sekelilingnya. Pertama, aman maksudnya tidak takut adanya apa-apa kejahatan daripada pihak musuh ataupun suasana yang huru-hara peperangan. Alhamdulillah tidak berlaku tempat kita, semuanya aman damai. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, diberi keafiatan, kesihatan pada tubuh badannya. Alhamdulillah kita sihat, hari ini kita masih boleh bersama dalam majlis tadabbur kita. Dan yang ketiga, Nabi kata indahu qut yaumihi, dan baginya ada makanan untuk ia makan pada hari itu. Alhamdulillah. Lepas selesai nanti kita boleh, kalau di Kota Baru ni lah, kita boleh keluar untuk pergi cari nasi belauk lah. Jadi maknanya kita hidup aman damai, itu satu nikmat. Kemudian kita diberi kesihatan pada tubuh badan pun satu nikmat yang lain. Dan kita diberi rezeki yang kita boleh rasa setiap hari. Nabi kata kalau dapat tiga ni, faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha, seolah-olah dia telah mendapat atau dikaut untuknya dunia dengan dua genggam tangannya. Dengan tiga perkara tadi, seolah-olah segala nikmat dunia ni ada dalam genggaman kita. Jadi tanggungjawab kita, tinggal lagi kita bersyukur je lah. Bersyukur dan merasai nikmat itu daripada Allah. Maka wajib kepada orang yang merasai nikmat itu daripada Allah untuk dia mensyukurinya. Dan untungnya kita jugalah, bila kita bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, maka Allah Ta'ala menjanjikan, la azidannakum, aku akan tambahkan lagi nikmat itu untukmu. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada tajuk kita hari ini, iaitu Surah Al-Qalam. Kita nak sambung balik ayat 29. Ayat 29 hingga ayat 33 untuk penutup bagi kisah Tuan Punya Kebun. Ayat 29, semalam kita berhenti pada ayat 28. Ya, kisah ni belum habis lagi, ada lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها
Inna ila rabbina raghibun. Kadzalikal 'adzabu wal 'adzabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Qalu subhana rabbina, mereka berkata, maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang telah berbuat zalim. Zalim kepada diri mereka sendiri. Maka menghadaplah setengah mereka kepada setengah yang lain. Menghadap maksudnya saling pandang memandang satu sama lain. Dengan yatalawamun, saling cela mencela, saling salah menyalahkan satu sama lain dengan apa yang mereka alami, iaitu kebun mereka sudah terbakar. Bila mereka sedar betul ini kebun mereka, barulah mereka sedar mereka telah buat kesilapan. Kita nampak bukanlah besar pun, tapi sebenarnya besar. Kesalahan mereka pertama tidak menyebut insya-Allah ketika bersumpah waktu malam, pada malam tadi. Kemudian yang kedua, mereka ke kebun dengan niat untuk tidak memberikan sebahagian hasil kebun kepada fakir miskin. Maksudnya ada sifat bakhil. Lalu mereka berkata, ya wailana, wahai celakalah kami. Wahai celakalah kami, wahai binasalah kami, sesungguhnya kami orang yang sudah tarin, sudah melampau. Maknanya mereka mengakui kesalahan mereka, tetapi pengakuan ketika ini tak ada nilainya. Tak ada ertinya. Sebab kebun tu dah terbakar. Bukan bermakna bila mereka dah menyesal, mereka mengakui kesalahan mereka, tiba-tiba kebun tu dah jadi kembali baik semula, tak. Kebun tu dah berakhir kisahnya. Lalu mereka berdoa dengan harapan, mudah-mudahan Tuhan kami menukar gantikan untuk kami dengan apa yang lebih baik daripadanya, kerana kami benar-benar berharap kepadanya. Akhirnya sebagai penutup, Allah Ta'ala beritahu, kadzalikal azab. Demikianlah azab, siksaan hukuman di dunia. Dan azab yang berlaku di akhirat nanti adalah akbar, lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui atau menyedarinya. Para jemaah yang dirahmati Allah, ada beberapa isu yang kita nak sentuh tentang ayat ini. Pertama, tentang tasbih. Dalam ayat 29 tu, qalu subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Pertama tentang ucapan tasbih yang digunakan sebagai suatu bentuk istighfar. Satu. Yang kedua, mengakui kezaliman atau kesalahan diri sendiri selepas berlakunya azab ataupun selepas ditimpa dengan bencana, maka sudah tidak berguna lagi. Kemudian yang ketiga, tabiat manusia ni suka menuding jari atau menyalahkan pihak lain apabila ditimpa bencana. Padahal mereka juga turut memberi saham kepada musibah atau bencana yang menimpa. Yang keempat, kesalahan yang dianggap kecil oleh manusia tetapi sebenarnya besar di sisi Allah. Dan yang kelima, kita perlu bersangka baik dengan Allah dengan sentiasa berharap kepadanya. Jadi yang pertama kita lihat persoalan tentang tasbih. Dalam ayat tu berbunyi, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami ini orang yang telah berbuat zalim. Maksud zalim ialah kerana menghalang orang miskin daripada mendapat sebahagian hasil kebun. Apabila mereka menyebut subhana rabbina, ini kata Syekh Tantawi, ay tanazzaha rabbuna wa nastaghfiruhu amma hadatha minna. Maha suci makna tanazzah, bersihlah Tuhan kami daripada berbuat zalim kepada kami. Adapun bencana dan malapetaka yang menimpa kebun kami, kata mereka, apa yang berlaku kepada kami adalah atas kesalahan kami sendiri. Bukan Allah Ta'ala sengaja nak menzalimi diri kami. Allah Ta'ala sekali-kali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Lalu, wa nastaghfiruhu, kami mohon ampun kepadanya terhadap apa yang telah berlaku. Jadi dalam tafsiran itu menunjukkan kalimah subhana rabbina di sini, ataupun kalau kita menyebut subhanallah, maha suci Allah, sebenarnya mengandungi maksud istighfar juga. Sebab itu kita faham dalam ayat
apabila Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada Nabi dengan dapat ditakluki kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, berlakunya Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka datangnya perintah untuk bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kepadanya. Adanya perintah untuk bertasbih, bertahmid dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfirhu maknanya beristighfar, memohon ampun kepadanya, yang didahului di awalnya dengan tasbih. Baik, itu satu. Contoh yang lain, kisah yang berlaku kepada Nabi Yunus alaihi salam. Di mana Nabi Yunus, kita tahu kisahnya, dia telah melarikan diri kerana kecewa dengan sikap kaumnya yang tidak mahu terima dakwahnya ataupun yang menolak seruan dakwahnya. Dan apabila dia sampai di tepi laut, dia ikut sama naik kapal untuk berlayar. Akhirnya berlaku ombak yang besar dan dibuat undian, dan dia orang yang naik namanya untuk dicampakkan ke laut. Kisahnya terdapat dalam surah As-Saffat, juga dalam surah Al-Anbiya. Kita nak tengok dalam surah Al-Anbiya, ada di situ doa ataupun istighfar tasbih yang dibaca oleh Nabi Yunus. Itu ayat 87 surah Al-Anbiya, muka surat 329. Muka surat 329 pada ayat 87 yang berbunyi wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah kepada orang yang ditelan oleh ikan paus, nun merujuk kepada al-hut, ketika dia pergi dalam keadaan marah dan dia menyangka bahawa tidak dihukum ke atasnya, tetapi akhirnya dia mendapat nasib begitu, dia terpaksa terjun dalam laut dan Allah Ta'ala perintahkan kepada seekor ikan yang besar untuk menelannya, bukan memakannya. Fanada fi dhulumat, lalu dia menyeru, yakni dia berdoa dalam kegelapan perut ikan paus itu, katanya alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, bahawa tiada Tuhan melainkan engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau. Ini dipanggil tasbih istighfar. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi SAW berkata, sesiapa yang berdoa lalu dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, nescaya akan dimakbulkan doanya. Sesiapa yang berdoa lalu dia berkata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, doanya dimakbulkan. Ada jaminan doa dia akan dimustajabkan kerana ada di situ tasbih yang digabungkan dengan istighfar. Baik, kita nak lihat apa lagi kelebihan lain tentang tasbih ini. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini tentang tasbih yang boleh menjadi sebab terhapusnya dosa. Man qala subhanallahi wa bihamdihi fi yaum mi'ah marrah. Man qala subhanallah wa bihamdihi, sesiapa yang berkata atau membaca zikir tasbih ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, dalam sehari 100 kali, nescaya huttat khatayahu, akan digugurkan ataupun dipadamkan segala kesalahan-kesalahannya, wa in kana mislu zabadil bahr, sekalipun seumpama banyak buih di laut. Dalam matan hadis ini tak ada pun disebut fi kulli yaum, baca subhanallah bihamdihi itu setiap hari. Sesiapa yang dalam sehari itu dia boleh membaca subhanallah bihamdihi mi'ah marrah, 100 kali, huttat khatayahu, ataupun dalam riwayat lain ghufirat lahu dzunubuhu, diampunkan dosanya atau digugurkan kesalahannya,
sekalipun dosa itu misla zabadil bahar, seumpama buih di laut. Walau sebanyak mana pun ada jaminan di sisi Allah untuk dihapuskan dosa. Kata At-Tibi, sama ada dia baca secara berasingan. Subhanallah bihamdi, maksud berasingan tu maknanya tidaklah kata sekaligus, 100 kali itu sekaligus. Tapi kalau sekaligus tak ada masalah sebab bukan lama pun. Subhanallah bihamdi, rasanya tak sampai 10 minit dah habis, dah cukup dah 100 kali. Ataupun dia baca sekaligus ataupun berasingan. Asingan contohnya mungkin waktu paginya 10 kali, tengah harinya 30 kali, petangnya berapa kali, maka dalam sehari itu cukuplah. Yang penting dalam sehari itu cukup 100 kali. Sama ada fi awalin nahar atau akhirih, di awal siang hari atau di akhirnya, maka dia akan mendapat kelebihan diampunkan dosa walaupun sebanyak buih di laut. Ini hadis yang sahih. Amalan ini sangat mudah. Ringkas saja. Subhanallah bihamdihi, tapi syaratnya dalam sehari mesti cukup 100 kali. Tapi tak disyaratkan tiap-tiap hari, tapi syaratnya dalam sehari cukup 100 kali. Kelebihannya adalah diampunkan dosa, tapi tak termasuk dosa besar ya. Ia hanya merujuk kepada dosa-dosa kecil. Antara lain ialah tasbih selain daripada subhana rabbina, subhana rabbiya. Antaranya adalah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini juga hadis yang sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua perkataan yang Nabi kata ringan pada sebutan lidah. Thaqilatani fil mizan. Berat kedua-duanya pada timbangan mizan. Mizan maknanya timbangan amalan setiap hamba di hari kiamat nantilah. Semua kita akan ditimbang amalan kita, baik dan buruk. Jadi kalau ada amalan tasbih ni menjadi sebab kepada timbangan amalan baik kita jadi berat. Habibatani ilar rahman. Disukai oleh Allah yang bersifat ar-Rahman. Ada 3 sifat yang Nabi sebut kepada 2 kalimah ni. Khafifatani alal lisan, ringan pada sebutan lidah. Saqilatani fil mizan, kedua-duanya berat pada timbangan mizan. Dan disukai oleh Allah yang bersifat ar-Rahman, iaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam lafaz ni tak dinyatakan berapa kali. Berbanding yang sebelum ni disebut mi'ah marrah 100 kali. Ni tak disebut berapa kali. Itu terpulang kepada kita. Khususnya waktu pagi lah. Waktu pagi, waktu petang, iaitu waktu yang lebih utama untuk kita bertasbih. Dalam hadis riwayat Muslim juga daripada Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi. Sesiapa yang berkata atau sesiapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan juga ketika di waktu petang. Hina yusbihu wa hina yumsi. Ketika waktu pagi, waktu petang dia baca tasbih ni. Apa dia tasbih ni? Subhanallah bihamdihi. Sama dengan hadis yang pertama tadi. Dibaca sebanyak 100 kali. Waktu pagi 100 kali, waktu petang 100 kali. Maknanya 200 lah. Kalau setiap bahagian itu 100, maknanya ataupun sama ada dalam sehari itu 100 kali kalau merujuk kepada hadis yang pertama. Tapi waktunya pagi dan petang. Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma jaa'a bihi illa ahadun qala misla ma qala aw zada alaihi. Tiadalah seseorang itu datang di hari kiamat dengan apa yang lebih utama dengan amalan dia lakukan kecuali seseorang yang berkata sebegini. Maksudnya dia mendapat kelebihan dengan amalan zikir tasbih yang dia baca pagi dan petang, ataupun dia tambah lagi. Nabi sebut di situ mi'ah marrah 100 kali. Tetapi kalau dia boleh baca lebih lagi, maka lebih baik dan lebih utama untuknya.
Kata Imam As-San'ani secara zahirnya, walaupun termasuk dosa besar pun terhapus juga. Itu pendapat dia lah. Wal ulama yuqayyiduna dhalika bis-saghair. Wa yaquluna la tumha al-kaba'ir illa bit-taubah. Para ulama yang lain mengaitkan kelebihan tasbih ini dengan dosa-dosa yang kecil. Tapi kalau kita kembali kepada kisah tuan punya kebun, kesalahan mereka tu kita pun nak letak kategori dosa yang besar atau dosa yang kecil. Sebab ini berlaku kepada umat zaman terdahulu. Jadi sama ada dosa yang kecil, dosa yang besar, kata As-San'ani boleh terhapus dengan tasbih tadi. Para ulama lain mengatakan tasbih ini dapat menghapuskan as-saghair, dosa yang kecil sahaja. Dan tidaklah mereka mengatakan dihapuskan dosa yang besar kecuali dengan bertaubat secara khusus. Dengan bertaubat secara khusus. Itu yang disebut oleh Al-Imam As-San'ani, Muhammad ibn Ismail As-San'ani ini seorang tokoh ulama di Yaman, di Sana'a, sekitar kurun yang ke-13 Hijrah, dalam kitabnya Subulus Salam, syarah kepada hadis dalam Bulughul Maram. Ketika ditanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang kelebihan tasbih yang menyebabkan diampunkan dosa dan kesalahan si hamba itu walaupun sebanyak buih di laut, ditanya kepadanya, hal ya'ummu kullu dzunub, adakah mencakupi, merangkumi semua dosa? Jawabnya, al-kabair la yukaffiruha illa taubah. Adapun dosa-dosa yang besar, maka tidaklah ianya terhapus kecuali dengan si hamba itu bertaubat. Fal insan idza amila amalan salihan, di mana seorang manusia bila dia melakukan amalan yang saleh tetapi wahwa musirrun 'alal kabirah, tetapi dia masih berterusan melakukan dosa yang besar, maka tidak dikatakan amalan saleh itu dapat menghapuskan dosanya. Jadi maksud tasbih tadi, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dapat menghapuskan dosa-dosa yang kecil sahaja. Dan ini disokong oleh diperkuatkan lagi dengan nas dalam ayat 31 surah An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Jika kamu menjauhi dosa-dosa yang besar yang kamu ditegah melakukannya, nescaya kami hapuskan untuk kamu segala kesalahan yang lain, merujuk kepada dosa-dosa yang kecil. Jadi apa yang kita boleh ambil di sini ialah tentang kelebihan tasbih, iaitu dapat menghapuskan dosa. Dosa terhapus, tetapi apabila dah berlaku musibah, macam contoh dalam kisah tuan punya kebun mereka dah hangus terbakar. Mereka berharap dengan tasbih itu terhapus dosa mereka, kesalahan yang telah dilakukan. Tapi kebun yang terbakar tu tak ada dah lah. Cuma tunggu untuk masa akan datang, mungkin mereka dapat usahakan kebun yang lain yang hasilnya lebih baik daripada yang begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau Allah Ta'ala uji kita dengan sesuatu yang menyebabkan nikmat yang kita rasa itu ditarik kembali, Allahu Akbar, ni yang kita rasa gusar. Kalau kita tidak ada kekuatan untuk berhadapan dengan ujian tu, Allah Ta'ala tarik kembali sesuatu yang telah bersama dengan kita, tiba-tiba ditarik kembali. Mungkin berlaku kemalangan pada kereta kita, motosikal kita yang menyebabkan rosak dan kita tak boleh guna lagi. Allah Ta'ala tarik, maka kita mengatakan subhanallah, subhana rabbi, subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita, dan dia tarik kembali dengan suatu musibah, mungkin dia nak kifaratkan ataupun hapuskan dosa-dosa kita. Baik, kita lihat seterusnya. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatalawamun. Maka sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain. Baik, kita lihat apa poin kita yang kita nak ketengahkan di sini, iaitu tabiat manusia ni dia suka menuding jari kepada pihak lain. Macam dalam cerita ni,
mereka saling menghadap satu sama lain. Yatalawamun, tapi dalam bentuk cela-mencela, maknanya saling mencerca. Mengatakan, kamulah punca semua ni berlaku. Yang ni pula kata, tak, awaklah puncanya. Tapi sebenarnya mereka terlibat sama. Dia musibah ni bila berlaku, dia tidak kata kena kepada orang yang salah saja, dia menimpa secara umum. Mungkin dalam ramai-ramai adik-beradik mereka tu, ada yang tak setuju dengan tindakan mereka yang kedekut. Tidak setuju mereka ni tak, sebab mereka bukan lupa pun nak sebut insya-Allah. Biasanya kalau mereka terlupa, Allah Taala akan beritahu dalam ayat tu mereka terlupa. Saya pun terlupa juga nak beritahu tadi. Terlupa nak beritahu. Masalah mereka mereka hari tu mereka tak sebut insya-Allah tu, mereka sengaja atau tak sengaja. Kemungkinan besar mereka sengaja. Sebab kalau mereka tak sengaja dengan sebab terlupa, maka Allah Ta'ala akan beritahu. Mereka itu wala yastathnun. Dalam ayat sebelumnya, itu dalam ayat yang ke-18. Mereka tidak menyebut insya-Allah, boleh jadi dengan sebab mereka terlupa. Contohnya dalam kisah Nabi Adam, Allah Ta'ala beritahu Nabi Adam terlupa terhadap janji dia dengan Allah. Iaitu janji tak boleh mendekati pokok yang dilarang dia mendekatinya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Sesungguhnya kami telah membuat perjanjian dengan Adam. Itu janjinya, wahai Adam, kamu jangan dekati pokok ni. Tapi fanasiya, dia lupa. Ayat tu di akhir surah Taha, dia lupa. Bila dia lupa, yalah, akhirnya dia melanggar perkara itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu jadi seperti orang yang sengaja lupa kepada Allah lalu Allah Taala melupakan mereka. Kembali kepada kisah tuan punya kebun, mereka tidak sebut insya-Allah. Jadi tak sebut tu bukan kerana terlupa, tapi sengaja tak nak sebut. Mereka sengaja tidak mahu menyebutnya. Sebab dalam ramai adik-beradik itu kemarin kita dah baca dalam ayat 28 kemarin, berkatalah awsatuhum, yang pertengahan, yang paling baik cara berfikir. Tidakkah aku sudah katakan kepada kamu, kenapa kamu tidak bertasbih? Salah satu tafsiran bagi tasbih dalam ayat 28 ialah kenapa kamu tidak sebut insya-Allah. Mana dalam ramai adik-beradik mereka, salah seorang tu dah pesan, awak ni dah bersumpah, kita semua dah bersumpah untuk pergi ke kebun esok, jangan lupa sebutlah insya-Allah. Tapi mereka tak nak sebut. Jadi kesalahan itu berlaku kerana disengajakan tidak sebut insya-Allah. Maka sebab itulah dalam ayat 30 Allah Taala nyatakan mereka ini yatalawamun, saling mencela ataupun saling mencerca satu sama lain, menyalahkan satu sama lain. Baik, menarik untuk kita lihat fa aqbala ba'dhum, saling aqbala ni saling menghadap, saling melihat satu sama lain. Allah Ta'ala cerita tentang nikmat dalam syurga, begitu juga aqbala ba'dhum, tapi bukan dalam cela-mencela lah. Dalam syurga dalam bentuk saling bersoal jawab, bersembang-sembang satu sama lain. Antaranya kita boleh lihat dalam surah At-Tur. Ini di antara sifat ahli syurga. Dalam ayat yang ke-25 muka surat 524. Surah At-Tur muka surat 524. Antara gambaran nikmat dalam syurga. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Itu sebahagian daripada nikmat syurga. Wa yatufu alaihim ghilman. Mereka dikelilingi dengan anak-anak kecil, anak-anak muda yang sangat cantik lah.
seolah-olah mereka itu seperti lu'lu'un maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Ahli syurga semuanya cantik, tak ada yang tak cantik. Kita lihat ayat 25 tu, wa aqbala ba'duhum. Aqbala sama dengan ayat 30 surah Al-Qalam. Aqbala juga. Tapi dalam surah At-Tur, wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun, bukan yatalawamun. Mereka menghadap satu sama lain, mana melihat satu sama lain dalam keadaan mereka saling bersoal jawab ataupun saling sembang. Yatasaal mana saling tertanya-tanya. Engkau tanya aku tanya kamu. Ataupun macam kita bersembang sesama kita lah. Dalam sembang sama mereka tu mereka berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Sesungguhnya kami dahulu semasa di dunia berada dalam kalangan keluarga kami selalu rasa cemas, takut. Takut kalau kami ditimpa dengan azab Allah. Disebabkan ada rasa takut kepada Allah dan azabnya, maka hari ini di akhirat ini, dalam syurga ni, Allah Ta'ala telah memberi kurniaan kepada kami dengan kami dipelihara daripada azab as-samum, azab api neraka yang sangat panas. Jadi dalam ayat ini kita boleh mengambil pengajaran, ahli syurga ni orang yang semasa di dunia ada sifat takut kepada Allah. Dalam syurga, mereka duduk dalam keadaan, ni kalau kita baca dalam kitab tentang sifatil jannah, sifat syurga, ahli syurga ni dia tidak duduk dalam keadaan mudbiran, saling membelakangi. Maksud membelakanginya, belakang A bertemu dengan belakang B, duduk sandar menyandar, tak berlaku. Dia saling menghadap satu sama lain. Dalam situasi yang ahli syurga tu, kamu melihat aku melihat kamu. Tidak timbul soal membelakangi yang lain ataupun saling membelakangi. Supaya masing-masing dapat melihat yang lain, yang semuanya ahli syurga ni dalam bentuk yang sempurna, cantik dan wajah yang ceria. Berbeza dengan di dunia, walaupun saling melihat satu sama lain, tapi bila dah ditimpa musibah begini, mereka itu yatalawamun, saling mencela satu sama lain. Baik, berhubung dengan perkataan cela, al-laum. Kita ni bila kita nak laksanakan perintah agama, ada orang tak suka, ada orang tak setuju, ada orang sindir, ada orang perli. Kita jangan takut dengan celaan orang yang mencela kita kerana kita melaksanakan perintah-perintah agama. Jangan sekali-kali takut. Kadang-kadang kita buat kerja dakwah, kerja mengajak manusia kepada agama Allah. Ada orang yang sindir, tak susah, tak payahlah susah payah berdakwah, tak ada orang nak dengar pun, tak ada orang nak ikut pun. Kita mengatakan terpulang kepada mereka, yang pentingnya kita telah melaksanakan apa yang Rasulullah pesan, ballighu anni walau ayah. Nabi kata sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Usahkah 2 atau 3, 4 ayat. Kalau kita tahu satu ayat, mana sedikit ilmu yang kita tahu pun kita kena sampaikan untuk kita kongsi dengan orang lain. Sama ada orang lain nak terima tak terima, itu urusan dia dengan Allah. Yang pentingnya kita dah laksanakan tugas kita. Baik, dalam surah Al-Ma'idah, berhubung dengan perkataan cela mencela ni, kita boleh lihat pada muka surat 117. Muka surat 117. Pada ayat yang ke-54. Ayat 54 bawah sikit tu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinih, sesiapa di antara kamu yang murtad. Na'udzubillah min zalik, kita minta jauh. Murtad mana orang yang kembali kepada kekufuran setelah dia bersama dengan agama Islam. Jadi Allah Ta'ala beritahu sesiapa yang murtad, maka nanti Allah Ta'ala akan datangkan suatu kaum golongan lain yang mana mereka itu yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala mengasihi mereka dan mereka mencintai Allah. Mereka ni golongan yang sempurna keimanannya. Apa lagi sifat mereka? Azillatin 'alal mu'minin. Mereka mempunyai sifat saling menghina diri, merendah diri, berlemah lembut, tidak menunjukkan sifat keras, kasar terhadap orang beriman. Tetapi dengan orang kafir, a'izzah. Mereka bersifat tegas, berani terhadap orang kafir. Jangan terbalik pula dengan orang beriman, kita tunjuk backing. Kelantan kata backing. Tunjuk pongoh, tunjuk apa dia marah. Tapi dengan orang kafir kita tunjuk sifat
lunak ataupun sifat beri muka. Mereka ini yang ketiga, mereka ini yujahiduna fi sabilillah. Mereka ini berjihad, berjuang pada jalan Allah. Dan akhir sekali yang keempat, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Orang nak cakap apa, nak kata apa, lantaklah. Kalau bahasa sekarang dia kata, aku tak peduli, mu nak kata apa, katalah. Sebutlah apa saja binatang dalam hutan, katalah. Yang pentingnya, kami terus melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dan kewajipan yang perlu kita teruskan, iaitu menyampaikan agama ini kepada manusia. Sebalik apa dia yang seterusnya, tanggungjawab mereka untuk terima atau tidak menerimanya. Orang yang diberi kelebihan ada 4 sifat ini adalah zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah dia kurniaan yang Allah Taala berikan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita nak tengok pada yang keempat tadilah, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut kepada suatu celaan daripada orang yang mencela mereka. Orang nak kata huduh, nak cakap apa, itu kita kena sabarlah. Sebab Nabi-Nabi dan Rasul dalam berdakwah mereka telah melalui perkara yang sama. Allah Ta'ala pesan kepada Nabi dan Rasul, apa dia? Wasbir ala ma yakulun. Sabarlah. Ya Muhammad, musabarlah atas apa yang mereka perkatakan. Mereka nak kata apa? Cakap apa dah. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Banyak ayat tu dalam surah Taha, dalam surah Al-Muzammil, di akhir surah Al-Hijr. Allah Ta'ala suruh Nabi sabar. Baik, kita terus kepada ayat berikutnya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Akhirnya mereka mengaku, mereka kata, wahai binasalah kami. Wahai celakalah kami. Kami ni golongan yang melampau. Taghin mana mutajawizin al-hadda. Kami ni orang yang keterlaluan. Kita ni kadang-kadang bila kita buat salah, kita sedar, ya Allah, kenapa aku boleh terlanjur begitu sekali? Kenapa aku boleh terjebak dengan kesalahan ini? Kenapa dan kenapa? Kita terfikir, Allah Ta'ala telah mentakdirkan dalam kehidupan manusia adanya dosa-dosa yang manusia terlibat dengannya. Untuk kita mengelak daripadanya sangat sukar. Kena faham. Untuk kita mengelak daripadanya sangat sukar. Tetapi Allah Ta'ala bagi peluang bagi orang yang bersalah, mereka boleh bersihkan diri dengan mereka bertaubat, beristighfar, membanyakkan amalan saleh. Setiap orang di antara kita, setiap manusia ni telah Nabi sebut, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap orang di kalangan Bani Adam, manusia ni lah, semuanya dianggap khatta'un, bersalah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang at-tawabun, yang sering bertaubat, mana sentiasa bertaubat. Mana Nabi nak beritahu, kesalahan itu sesuatu yang lumrah berlaku dalam hidup kita. Orang yang bersalah, sekiranya dia terus dengan kesalahan tanpa mahu perbaiki kesilapan dia dan tanpa mahu bertaubat, itulah orang yang tercela. Jadi, jika kita melihat seseorang tu buat salah, kita tak boleh terus mencelanya. Kerana boleh jadi selepas itu dia perbaiki kesalahan dan kesilapan dia tanpa kita sedar. Di sini mereka mengakui kesalahan mereka dengan mengatakan, ya wailana inna kunna taghin. Seolah-olah mereka mengatakan, ya halakana, wahai binasalah, wahai kebinasaan yang menimpa kami. Sesungguhnya kami ini mutajawizin al-hadda hatta asabana ma asabana. Sehingga kami ditimpa dengan apa yang telah menimpa kami. Yang ini akhirnya mereka mengakulah. Mereka mengaku apa yang berlaku adalah atas kesalahan mereka sendiri. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam pengajaran ayat ni, fiqhul hayah. Dia kata tuan punya kebun sendiri i'tirafu, mengakui dengan dosa maksiat yang mereka lakukan. Mereka mengaku. Dia pengakuan terhadap dosa ni dia ada dua bentuk, sama ada berlaku di dunia atau berlaku di akhirat. Kalau berlaku di dunia, masih ada peluang untuk diperbaiki sebab masih hidup, untuk diberi keampunan oleh Allah atau untuk diperbaiki keadaannya. Tapi kalau pengakuan tu berlaku di akhirat nanti, sebagaimana kita baca dalam surah Al-Mulk hari itu,
Di mana orang-orang kafir yang masuk neraka akhirnya fa'tarafu bi dzambihim, mereka mengakui dosa mereka, tapi masa tu dah tak ada apa-apa maknanya lagi, tak ada nilainya. Orang kata nasi sudah menjadi bubur. Tapi lebih tepat lagi nasi sudah menjadi basi. Basi ni orang kata tohuk terus lah, buang terus. Kalau bubur tu mungkin boleh buat bubur, boleh buat nasi air. Maknanya benda tu dah tak ada faedahnya lagi kalau pengakuan tu dilakukan di akhirat nanti. Tapi di dunia masih ada peluang untuk diperbaiki keadaan mereka. Kemudian mereka beritahu asa rabbuna, mudah-mudahan Tuhan kami akan menukar gantikan untuk kami dengan kebun lain yang lain. Maknanya mereka tidak meratapi kesalahan yang lepas. Kita ni kalau kita buat salah apa-apa, kita kata, oh, kalaulah aku tak buat gitu, kalaulah aku tidak niat salah begini, kalau tak boleh dah. Itu dah berlalu, kita kena terima dengan hati yang terbuka sebagai suatu takdir daripada Allah. Di sini ayat ni a'lana ashabul jannah taubatahum wa akhlasu niyyatahum. Ini mengikut pendapat kebanyakan ahli tafsir, ayat ni menunjukkan Tuan punya kebun, pemilik kebun ni menyatakan terang-terangan tentang taubat mereka. Berdasarkan ayat asa rabbuna an yubdilana khairan minha, ni ayat yang ke-32, mereka telah mengumumkan taubat mereka dan mereka ikhlas niat untuk bertaubat. Sebab dalam doa tu mereka mengharapkan Allah Ta'ala menukar ganti dengan kebun yang lain. Kita ambil contoh macam ni lah, kalau ada di antara kita yang mungkin ada buka kedai berniaga runcit, barangan runcit, tiba-tiba bila dia pergi ke kedai dia esok, dia tengok deretan kedai dia dan kedai-kedai yang lain di sebelahnya sudah hangus terbakar. Mungkin terbakar dengan sebab ada terkena panahan kilat malam tadi ke, ataupun kena litar pintas elektrik. Jadi apa yang dia boleh buat adalah dia mengatakan la haula wala quwata illa billah, subhanallah. Dia perlu memuji Allah, bertasbih kepadanya, menyatakan, ya Allah, semua ini adalah ujian daripadamu untuk engkau hapuskan dosaku, bersangka baik dengan Allah, bersangka baik dengan Allah, dan berdoa supaya Allah Ta'ala gantikan dengan yang lain. Jadi tak boleh seseorang tu putus asa. Jadi ayat ni memberi pengajaran kepada kita, setiap ujian yang menimpa kita, jangan kita give up. Jangan kita rasa, ya Allah, aku dah tak boleh dah. Kalau kebun aku dah terbakar, kedai aku dah terbakar, aku tak ada harapan lagi nak hidup. Mana lagi aku nak cari rezeki. Jadi kalau orang tu fikir singkat, dia tak fikir panjang, mungkin dia ambil jalan untuk bunuh diri. Ini tindakan yang bodoh lah. Bunuh diri, fikir macam mana nak keluar daripada masalah ni, akhirnya dia bunuh diri. Masalah tu tak selesai. Selepas dia mati, dia akan berhadapan dengan hukuman di sana yang lebih berat, dan dia akan menanggung penyesalan yang lebih besar. Kata Imam Mujahid berdasarkan ayat ini, inna hadhihi kanat taubatan minhum. Sesungguhnya kata-kata ini adalah suatu taubat daripada mereka. Akhirnya mereka bertaubat, mereka sedar mereka bersalah. Lalu fa'ubdilu, lalu ditukarkan untuk mereka, digantikan untuk mereka dengan khairam minha, dengan kebun yang lebih baik. Jadi kita macam tu jugalah. Kalau kita diuji dengan suatu ujian, macam contoh saya sebut, mungkin berlaku satu kemalangan, kereta kita rosak atau apa-apa sahajalah, kita bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gantikan kita dengan rezeki lain yang lebih baik. Soal yang dah hilang tu, kita kata macam ni lah, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Ni kata-kata ni Nabi sebut bila Nabi mendengar berita kematian cucunya. Salah seorang cucu dia meninggal, jadi anak Nabi, kalau tak silap Zainab, anak sulung Nabi Zainab, yang kematian anaknya, anak Zainab tu cucu Nabi lah. Sedihlah. Nabi pesan kepadanya, inna lillahi ma akhadha. Sesungguhnya bagi Allah apa yang dia ambil daripada kita. Mana segala nikmat daripada kita, anak kita, harta kita, apa sahaja, semuanya adalah milik Allah. Dan dia berhak mengambilnya bila dia hendak mengambilnya. Inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Yang dia berikan kepada kita pun hak dia juga. Yang dia ambil dengan kita pun hak dia juga.
Kalau nak cari Ustaz Rosnan kena type inna lillahi ma akhadha. Mula dengan inna lillahi ma akhadha walahu ma a'ta. Sambung walahu ma a'ta. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Apa yang Allah Taala ambil dengan kita itu milik dia. Yang dia berikan kepada kita sebelum ini pun milik dia. Jadi setiap sesuatu tu dia ada tempoh yang kita kena ingat. Wa kullu syai'in bi ajalin musamma. Setiap sesuatu ada tempohnya ya. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Ada tempoh. Maknanya dia tak akan kekal bersama kita selama-lamanya. Yalah, kalau di rumah saya ni kita ada pelihara banyak ekor kucing. Lama dah, bukan sekarang ni banyak ekor dah. Rasanya selama kita pelihara kucing di rumah ni dah banyak yang dah mati dah. Ada setengah tu dah masih ada gambarnya jadi kenangan. Walaupun seekor kucing, tapi oleh kerana dia satu makhluk yang pernah hadir dalam kehidupan kita, maka bila dia hilang dan sudah mati, kita terasa sedihnya. Maka kita mengatakan, ya Allah, Engkau memberikan kepada aku sesuatu yang menjadikan kesenangan. Mungkin kita ada kereta, ada kucing sebagai binatang kesayangan, satu masa benda tu dah hilang. Maka kita mengingatkan diri kita dengan hadis ni yang Nabi kata inna lillahi ma akhadha. Apa yang Allah Taala ambil daripada kita tu milik dia. Apa yang telah dia berikan kepada kita sebelum ini itu pun milik dia. Dan setiap sesuatu tu di sisi Allah ada tempoh yang tertentu. Dia tak akan kekal lama. Sama juga dengan cerita kebun tadi. Kebun tu dah terbakar, tak ada lah. Jadi nak yang lain, maka kena usahakan kebun yang lain. Semoga hasilnya lebih baik. Baik, sebagai penutupnya, berbaki masa 10 minit lagi. Allah Ta'ala beritahu, kadzalikal azab, demikianlah azab. Maksudnya azab di dunia. Azab di dunia ni tak seberapa kecil ya, nak bandingkan dengan azab di akhirat. Iaitu halakul amwal, kemusnahan harta benda. Kemusnahan harta benda ni suatu kebinasaan yang kecil jika dibandingkan dengan azab di akhirat yang jauh lebih besar. Ini sebagai pengajaran. Setiap kesusahan yang kita alami di dunia boleh mengingatkan kita bagaimana peritnya azab di akhirat. Begitu juga apabila kita mendapat sebaran nikmat di dunia, maka mengingatkan kita tentang nikmat di syurga. Kita makan sedapnya makanan, kita pun ingat macam mana nikmat makanan dalam syurga. Kita minum air. Saya suka kalau susu yogurt. Di Kota Baru ni ramai yang jual susu yogurt, yang yogurt orang Arab tu lah. Kalau masa musim panas, cuaca panas, kita ya Allah sedapnya susu ni. Kita pun teringat macam mana minuman dalam syurga. Apa sahaja nikmat yang kita rasai di dunia, sepatutnya menjadi sebab untuk kita ingat kepada nikmat yang Allah Ta'ala sediakan di syurga. Begitu juga setiap kesakitan yang kita rasai semasa di dunia, sakit apa? Sakit perut, sakit kepala, sakit gigi, sakit urat saraf kita sebagainya. Apa sahaja sakit, maka mengingatkan kita kepada kesakitan di akhirat nanti yang lebih berganda-ganda. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita daripada min azabid dunia. Azab di dunia juga azab di akhirat yang lebih berat lagi. Jadi apa yang berlaku ni sebagai suatu tazkirah, peringatan untuk manusia fikir bahawasanya apa yang menanti di akhirat lebih dahsyat dan lebih menggerunkan. Dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang Allah Ta'ala pelihara mereka daripadanya. Iaitu orang yang Allah Ta'ala pelihara mereka daripada kesusahan di akhirat nanti. Cuma kita kena usahalah cari sebab-sebab yang membolehkan kita selamat di akhirat. Antaranya yang Nabi sebut adalah hadis man naffasa an mu'minin atau man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kalau nak cari boleh type man naffasa, sesiapa yang melepaskan daripada seorang muslim, daripada seorang mukmin, daripada satu kesusahan, daripada kesusahan di dunia. Man naffasa an mukmin atau muslim, mukmin pun. Man naffasa an mukmin kurbatan min kurabid dunya. Kurbatan maknanya satu kesusahan. Kalau kita tolong seseorang yang susah, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19 ni, ramai orang yang susah.
Tapi Allah Ta'ala takdirkan kita tidak terkesan sangat. Walaupun kita pun terkesan juga, tapi tidaklah sedahsyat orang lain. Itu dah jumpa matannya. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang tolong untuk lepaskan satu kesusahan daripada seorang mukmin, orang mukmin ni susah. Tak kira lah susah ke apa dia, tak ada pitih ke dia. Biasanya musim pandemik COVID-19 ni, susahnya kerana tak ada pekerjaan. Bila tak ada pekerjaan, tak ada duit. Bila tak ada duit, susah nak makan. Maka setakat yang kita boleh bantu, kita bantu. Maka orang yang membantu orang yang susah ni, nafasallahu anhu. Allah Ta'ala lepaskan si hamba itu daripada kurbatan, satu kesusahan, daripada pelbagai kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Subhanallah. Jadi kita tolong orang tu, kita nampak kecil je. Tapi di sisi Allah Ta'ala, ianya tidak kecil, ianya besar. Jadi bila sebut besar kecil, saya teringat tadi, sesuatu kesalahan yang berlaku, kalau seseorang tu nampak kecil, jangan dia anggap kecil pada pandangan dia, bermakna kecil pada pandangan Allah. Tidak. Sebenarnya di sisi Allah Ta'ala mungkin besar dan sangat besar. Jadi sebagai penutupnya kita nak ambil tajuk tu, kecil pada pandangan kita tapi besar pada pandangan Allah. Sebagai tajuk terakhir. Ayatnya kita nak rujuk kepada kisah hadithul ifki yang berlaku kepada isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, itu dalam surah An-Nur. Muka surah yang kedua, surah An-Nur ni surah yang ke-24. Surah yang ke-24, surah An-Nur, muka surah 351, ke 351, ayat yang ke-15. Ayat ke-15. Jadi apabila orang munafik buat cerita tentang kononnya Aisyah radhiyallahu anha ni buat perkara tak elok, tak senonoh dengan seorang lelaki namanya Safwan, lalu ada juga orang beriman terkesan dengan cerita berita palsu ni. إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Ingatlah ketika kamu talaqawnahu, saling bertanya atau saling menceritakan cerita palsu itu dengan lidah-lidah kamu, atau kamu memperkatakan dengan bi'afwahikum, dengan mulut kamu. Lidah mulut ni sekali lah. Dalam mulut kita ni ada lidah. Kita bercakap, bila kita ada peti suara, kita ada suara, kita boleh bercakap. Yang membantu kita bercakap sebab ada lidah, ada mulut. Tapi kamu bercakap perkara yang ma laisa lakum bihi ilmun, perkara yang kamu tak tahu sebenarnya. Tak tahu asal-usul cerita tak apa dia. Dan kamu menyangka ianya hayyinan. Di sini kita nak tengok perkataan hayyinan. Wa tahsabunahu hayyinan. Kamu menyangkanya ia perkara yang kecil. Lekeh. Tak ada gapo kata. Salah apa? Tak ada gapo, satu kecil yang benda ni. Kecil pada kita. Tetapi wahwa indallah yang azim. Tapi di sisi Allah ianya besar. Besar dosanya. Itu dosa buhtan itu, memfitnah. Apatah lagi orang yang difitnah itu adalah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ada sebahagian orang beriman, dia kata, apa salahnya benda tu, kita tengok ada orang tengok Aisyah naik unta tu dengan Safwan. Itu berdasarkan sangkaan buruk mereka, lalu mereka menyangka cerita-cerita tidak benar yang mereka sebarkan itu adalah perkara yang hayyinan, yang kecil, yang remeh, yang tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya di sisi Allah ianya besar. Kembali kepada kisah tuan punya kebun tadi. Mereka sangka dengan sebab mereka tak sebut insya-Allah ketika bersumpah, dan mereka ada niat untuk tidak beri hasil kebun kepada fakir miskin, mereka menganggap hayyinan, anggap benda tu kecil, tak ada apa pun. Tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala besar. Pada malam tu juga Allah Ta'ala turunkan api menyebabkan kebun mereka hangus, terbakar. Jadi di sini kita kena muhasabah. Kadang-kadang kita buat satu kesalahan yang kita rasa kecil, tapi sebenarnya besar. Kalau benda tu besar, sebenarnya di sisi Allah lagi besar. Satu kaedah yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, menarik untuk kita lihat dalam bab dosa lah. Katanya apa dia? Dia kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dianggap baik di sisi al-abrar. Abrar ni orang baik dah. Orang yang disebut, kita kata orang juh lah. Orang Kelantan kata juh. Tapi di sisi muqarrabin, perkara itu dianggap sayyiat.
Ada tak kata-kata tu? Kalau cuba cari hasanatul abrar, ada pun, ada bawah tu. Sayyiatul muqarrabin. Ini satu kata-kata yang sangat masyhur ni di kalangan orang yang kalau kita belajar ilmu, tempat kita dipanggil ilmu tasawuf. Dalam bab kita nak membersihkan jiwa, atau lebih tepat lagi dalam kita kata dalam bab nak tazkiyatun nufus. Kata-kata ni sebenarnya bukan hadis, tetapi ia merujuk kepada kata-kata ulama, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang dianggap baik di sisi golongan abrar, baik dah, benda tu baik. Tetapi di sisi muqarrabin, orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih dekat dengan Allah, benda tu dianggap buruk. Contohnya kita katalah, kalau orang tu orang yang soleh, yang baik, mungkin bagi orang yang biasa-biasa, kalau dia keluar pakai, setakat pakai kita kata, seluar 3 suku ya, sekadar tutup kepala lutut ya, mungkin okey lah. Tapi bagi orang yang kita kata orang yang warak alim, itu dia anggap salah lah. Kalau seorang ustazah pendakwah, dia pakai tudung kecil lah, katakanlah contoh. Tapi orang yang lain-lain tidak pula begitu, maka tu. Jadi ini merupakan suatu kata-kata hikmah yang nak memberi peringatan kepada kita. Dia kata-kata ini bukan hadis, tapi katanya diriwayatkan daripada Syekh Junaid Al-Baghdadi, seorang tokoh yang masyhur di zaman dahulu di antara di kalangan masyayikh as-sufiyah. Mana kata-kata ini memberi ingatan kepada kita, walaupun kita menganggap kesalahan itu nampak kecil, janganlah kita anggap kecil, maka kita memohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Antara hak doa Nabi ajar apa dia? Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyah. Sebagai penutup kita akhiri dengan doa ni. Dah 7.30 dah. Kalau sempat Ustaz Ruslan boleh type. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Allahumma gfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu. Ya Allah, ampunkanlah dosaku semuanya. Semua tu sama ada yang besar, yang kecil, yang kita sedar, yang kita tak sedar, yang kita perasan, kita tak perasan. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Dhanbi bukan zunubi, dhanbi. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Diqqahu wa jillahu sirrahu wa alaniyatahu. Diqqahu bermula dengan dal. Ada tak hadis tu? InsyaAllah. Tak baik again tu. Yalah. Itulah. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Mungkin di bawah tu ada lagi. Tu dia. Dah jumpa dah. Hadis riwayat Ibn Hibban dalam sahihnya, Nabi baca doa ni dalam sujud ya. Ni antara doa Nabi baca dalam sujud. Kalau kita hafal doa ni boleh bacalah dalam sujud, tapi kena hafal lah, takkan nak salin doa tu pada kertas letak kat depan tu masa sujud tengok tak boleh. Allahumma gfirli dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Semua tu sama ada diqqahu wa jillahu. Yang sekecil-kecilnya, yang sebesar-besarnya. Daripada awalnya sampai akhirnya. Awal tu daripada hak dulu-dulu yang kita pun dah tak ingat ada dosa kita. Ya akhirnya itu sebelum kita matilah. Ala niyatahu wa sirrahu. Sama ada dosa tu terang-terangan ataupun yang rahsia yang orang tak nampak. Sangat baik doa ni. Doa minta keampunan kepada Allah agar semua dosa kita yang kecil, yang besar, yang dulu, yang kemudian, yang terang, yang tersembunyi, Allah Ta'ala ampunkan. Nanti para jemaah yang belum hafal doa ni boleh cari dalam koleksi doa minal kitab was sunnah, ada insya-Allah. Ya Allah. Dan kita berhenti setakat tu, masa kita dah lebih dah 7.32. Saya buka untuk soalan sebab saya ada kelas nanti. Assalamualaikum. Nanti. Ya, silakan Cik Benar. Salam. Ni ada dua kena PNDF tak ni? PNDF. Ya. PNDF dah mudah-mudah ya. Mudah-mudah. Zikir Ustaz, zikir Ya. Antara zikir, istighfar, baca Quran dengan selawat tu, kok mana lebih aula kita lebih lah dari sehari-hari. Satu. Nombor dua, saya pernah dengar ada ustaz mengajar mengenai selawat Ustaz. Jadi zaman sahabat Nabi ni, ada sahabat tanya Nabi banyak mana aku nak selawat kamu hari-hari ni. Dia pun cedek lah. Suku hari pun Nabi kata macam dah. Tapi kalau lebih molek lagi, dia pun cedek setengah hari.
Molek dah. Kalau lebih molek lagi. Dia pun buat keputusan, ialah seluruh hidup aku hari ni aku nak selawat kamu dah. Jadi lagu mana? Tahu mana tu? Kedudukan hak cerita tu. Dua soalan. Terima kasih tak? Boleh deh. InsyaAllah boleh. Pertama berhubung dengan apa dia? Zikir. Zikir, baca Quran, selawat, apa yang lebih Istighfar lagi. istighfar, apa yang lebih utama. Sebenarnya kalau kita nak lihat dari segi keutamaan, semuanya ada kelebihan, semuanya ada keutamaan. Maknanya kita kena bijak membahagikan masa. Ada waktu kita baca Quran, ada waktu kita zikir, ada waktu kita selawat. Cuma secara keseluruhannya saya mengambil pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar ataupun dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, dia menyatakan yang lebih utama adalah tilawatul Quran, baca Quran. Sebab bila kita baca Quran, dalam Quran tu dia semua ada. Ada ayat yang menyebut tentang tasbih, maka kita bertasbih. Ada ayat yang menyebut tentang selawat, contoh ayat 56 surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Untuk berselawat ada selawat. Kemudian dalam ayat Quran pun ada doa. Doa-doa, yalah banyak kan doa Rabbana atina fid dunya, doa dalam Quran. Jadi Imam Nawawi kata yang utama adalah baca Quran. Cuma bukan bila kita baca Quran kita meninggalkan amalan lain. Maknanya kita kena bijak untuk membahagikan masa. Imam kena pandai bagi masa. Imam Nawawi bukan Imam Nawawi tertinggal. Tertinggal. Baik, untuk soalan yang kedua. Betul ada hadis tentang cerita tu. Di mana ada seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi tentang ya Rasulullah, inni uksirus salata alaika, aku mahu membanyakkan selawat kepada kamu. Maka berapa banyakkah yang hendak aku jadikan dalam solatku? Tapi maksud selawat di sini doa. Doa untuk Nabi. Kalau dalam solat itu dalam bentuk mendoakan untuk Nabi. Selawat lah macam kita baca dalam tahiyat kita. Nabi kata masyita, ikut musukamu lah banyak mana. Kalau kamu tambah maka fahuwa khairul laka, lebih banyak. Mana Nabi tak menghadkan berapa bilangan selawat itu. Kalau an-nisfu separuh, masyita, terpulang kepada kamu. Kalau kamu nak tambah lagi, fahuwa khairul laka, lebih baik. Kalau as-sulusan 2/3, Nabi kata masyita, terpulang apa yang kamu kehendaki. Tapi kalau kamu tambah, maka fahuwa khairul laka. Jadi akhir sekali dia kata fa'aj'alu salati kullaha laka, aku akan jadikan seluruh selawat ataupun doaku ini untukmu. Bersungguh-sungguhnya dia untuk mendoakan rahmat kepada Nabi. Nabi kata idzan tukfa hammuka wa yughfar zambuka. Kalau begitu segala keinginan kamu akan dicukupkan, apa yang kamu nak, hajat kamu akan kamu perolehi dan diampunkan dosa kamu. Memang adalah hadis tu. Cuma dalam hadis ni tak dihadkan berapa bilangnya tu. Ia memberi kepada kita suatu pengajaran al-ikthar minas salati alaihi, membanyakkan selawat kepada Nabi khususnya pada hari Jumaat. Khususnya pada hari Jumaat. Okey tak? Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Apa ni berkenaan dengan wirid kan? Wirid selepas solat tu. Yang kita Wirid baca tu. Adakah kita kena tahu dia punya fadilat dia ataupun maksud dia, barulah Allah Ta'ala terima kita punya wirid tadi. Ya. Wirid selepas solat ni sebenarnya doa dah. Kita kena faham wirid selepas solat tu adalah sebenarnya doa. Jadi kalau kita tak tahu fadilat pun tak apa, yang pentingnya kita faham apa yang kita baca dalam wirid. Sebab tu kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, wirid yang kita baca selepas salat sebenarnya dah dikira doa. Sebab doa ni ada kadang-kadang kita perlu pada angkat tangan. Kadang-kadang doa tu tak perlu angkat tangan pun. Kita nak masuk tandas contohnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tak perlu kita duduk depan pintu tandas kita angkat tangan lagi tu, tak perlu. Doa tu boleh dibaca tanpa angkat tangan. Jadi ada waktunya kita angkat tangan, ada waktunya kita tak angkat tangan. Kita baca wirid selepas solat, wirid yang kita baca sebenarnya ada dua bentuk doa. Ada doa talab, tapi banyak doa sana, doa pujian. Kita istighfar, kita bertasbih,
bertahmid, kita membaca ayat kursi contohnya, itu termasuk semuanya adalah zikir dan doa kita memuji Allah. Adapun doa-doa yang seperti Nabi ajar kepada contohnya kepada apa dia? Nabi ajar kepada siapa? Kepada Muaz kan? Ya Muaz, Nabi kata, wahai Muaz, wallahi demi Allah sesungguhnya aku sayang kepada kamu, maka aku pesan janganlah kamu tinggalkan untuk baca doa ni ataupun wirid ini selepas salat. Apa Nabi ajar kepada Muaz, iaitu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Jadi doa ni kita boleh baca walaupun kita tidak mengangkat tangan. Kita menganggap ataupun kita lakukan doa ni sebagai suatu wirid sebagaimana kita baca tasbih kita, istighfar kita, ayat kursi dan yang lain-lain. Maka kita boleh membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna. Sebabnya kita tahulah. Kita tahu gapo dia maksud doa kita baca tu. Jangan setakat kita baca tanpa kita faham. Bila kita baca Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku untuk sentiasa zikrika, mengingatimu, untuk mensyukuri nikmatmu dan untuk memperelokkan ibadat kepadamu. Doa ni kita kalau boleh jangan kita tinggal selepas setiap kali solat. Sebab secara khususnya Nabi ajar kepada Muaz, tapi secara umumnya untuk kita jugalah. Tapi kalau kita tak tahu fadilat pun tak apa. Yang pentingnya kita tahu maknanya. Itu dah dikira okey dah. Baik, ada soalan lain? Ustaz, ya, boleh respon mesej sikit Ustaz? Ya. Mesej tu. Respon sikit kat mesej tu. Oh, ada soalan bertulis ya, tak perasan ya. Daripada saudara Jaafar, okey. Maaf jika terlepas apa dia. Subhanallah, mana yang lebih afdal zikir ini? Kalau kita nak bandingkan afdal, semuanya afdal belaka semuanya. Cuma dia mari dengan sirah yang berlainan tu untuk kepelbagaian. Macam ni lah kalau kita kata kalau dari segi mudah yang ringkas lah. Subhanallah tu ringkas, dia lebih pendek. Tapi berbanding dengan subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati pun dia ada kelebihan juga. Cuma dari segi panjang, yang kedua ni lebih panjang lagi lah. Tapi semuanya ada kelebihan tertentu. Kalau kita nak banding dari segi afdal, masing-masing ada fadilat dia yang tersendiri. Jadi kalau boleh kita ada masa-masa yang ada kat ni kita guna tasbih yang ringkas, ada masa kita guna tasbih yang lebih panjang. Maknanya kita boleh mengamalkan ianya dalam pelbagai versi mengikut kesempatan dan waktu yang ada pada kita. Assalamualaikum Ustaz. Ada dah yang soalan bertulis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Ya, Cikgu Sufyan. Ada subhanallah bihamdihi ni Ustaz 100 kali. Nabi sebut bilangnya 100 ni Ustaz. Jadi biasanya saya kalau bawa kereta dah. Nak kira nak kira ni susah 100. Apa kata kalau kita lebih ke ataupun mana afdal kita lebih ataupun kita ambil 100 bilangnya 100 tu. Begitu juga dengan doa-doa apa ni wirid-wirid hak Nabi sebut bilangnya ni. Mana baik kita ikut hak Nabi sebut bilangnya tu ke ataupun kita lebih Ustaz? Wallahu a'lam Ustaz. Ya. Baik, macam ni. Zikir ni ada dua. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Okay? Ada zikir yang mutlak, zikir yang muqayyad. Kalau wirid yang kita baca lepas solat itu zikir yang muqayyad. Muqayyad mana dia terikat dengan waktu selepas solat. Maka untuk macam zikir tasbih, tahmid, takbir, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, itu yang bersifat muqayyad. Bilangan tu tak boleh diubah. Dia ada 3 riwayat sahaja. Ada riwayat sebut 10 kali, 10, tasbih, tahmid, takbir 10, 10, 10. Riwayat yang kedua 25. Yang masyhur yang kita amalkan adalah 33. Jadi itu zikir yang muqayyad. Dia terikat dengan waktu. Adapun zikir yang mutlak. Yang mutlak ni dia terikat dengan waktu. Contoh kelebihan tadi Nabi sebut subhanallah bihamdihi 100 kali. 100 kali untuk kita kata yang dikira alal aqal, at least pun paling kurang pun kita akan dapat kelebihan diampunkan dosa bila cukup 100 kali. Tapi kalau kita nak lebihkan tak ada masalah sebab dia bersifat mutlak. Dia tidak muqayyad.
Dia berbeza dengan tasbih, tahmid, takbir yang kita baca lepas salat, itu bersifat muqayyad. Adalah kelebihan dia, tapi dari segi bilangan dia bersifat terikat dengan waktunya selepas salat 5 waktu. Adapun yang mutlak, kita terbuka sama ada kita nak cukupkan 100. 100 tu yang paling kurang, sebab dalam matan hadis sebut 100, jangan kurang, mesti 100 ataupun lebih. Ada setengah wirid yang Nabi beri peluang kalau kita nak tambah lagi, auzada alaihi. Contohnya kita baca setiap pagi, ada dalam riwayat Aisyah, Nabi kata sesiapa yang membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ada 4 di situ, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. 100 kali. Sesiapa yang baca 100 kali, diampunkan 100 kesalahan, diangkat 100 darjat, dan wakanat lahu hirzan minasyaitan. Bacaan itu menjadi pelindung untuknya daripada syaitan. Dan tidak ada sesiapa yang lebih utama kecuali sesiapa yang beramal dengannya, ataupun jumlah tu lebih daripada yang Nabi sebut. Kalau dia boleh baca lebih pada 100, maka itu lebih baik. Itu dipanggil zikir yang mutlak. Jadi kembali kepada soalan cikgu tadi, kalau kita bawa kereta, kita baca tasbih subhanallah, cuma tak tahu berapa bilangan, maka kita boleh agak sendirilah. Kalau kita rasa dah lebih 100, alhamdulillah. Kalau tak cukup lagi, sebab kita pun tak ada alat untuk kita bilang, maka kita tambah lagi dengan andaian kita bahawa kita nak cukup 100 ataupun lebih. Itu dah ada wirid itu. Sesiapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tak sebelum tu subhanallah walhamdulillah. Ini zikir tahlil lah, baca 100 kali, maka diampunkan dosanya, diangkat 100 darjat. Wallahu a'lam. Ustaz, Assalamualaikum. Ya, salam. Ustaz, ni nak tanya ni, kalau kata kita ni kata kasih kepada Nabi, tapi bila hadis, kadang-kadang bila hadis dibaca kita buat tak dengar. Macam mana ukur ni Ustaz? Adakah kira macam kita masa Nabi ada, kita tak dengar dia kata apa-apa? Macam mana pandangan Ustaz? Itu dari segi adab. Okey, dari segi adab. Sebenarnya dah ada ulama bincang dah masalah ni. Apabila turunnya ayat yang berbunyi, ayat yang kedua dari surah Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suara kamu, meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Ayat tu ayat yang kedua dalam surah Al-Hujurat, surah yang ke-49. Wahai orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suara kamu lebih daripada suara Nabi. Maknanya tak boleh bercakap dengan kuat. Dan jangan kamu nyaringkan suara kamu sebagaimana nyaringnya suara kamu terhadap setengah yang lain. Dalam perbahasan ulama tentang tafsiran ayat ini, mereka mengatakan walaupun Nabi dah tak ada, Nabi dah meninggal, kita pergi ke masjid Nabi pun kita tak boleh buat bising. Tak boleh buat bising. Itu sebagai jaga adab. Ada ulama istimbat mengambil pengajaran daripada ayat ini. Kalau dibacakan hadis-hadis Nabi, sepatutnya kita diam sebagai tanda kita beradab. Kita diam sebagai tanda beradab. Kalau kita buat bising dah tak dengar, seolah-olah bila disampaikan hadis Nabi, bermakna seolah Nabi yang bercakap. Nabi dah tak ada dah. Jadi kita kena faham, bila kita baca hadis Nabi, lebih-lebih lagi hadis yang berbentuk hadis qauli, sabda Nabi, kata-kata Nabi, sebagaimana kata Al-Imam Tirmizi dalam dia punya kitab sunan dia, Al-Jami' As-Sahih, dia kata man kana fi baitihi hadzal kitab faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Dia kata sesiapa yang di rumah dia ada kitab ini, kitab Sunan Tirmizi ini, seolah-olah di rumah dia ada Nabi yang sedang bercakap. Sesiapa yang di rumah dia ada kitab ini, kitab Sunan Tirmizi ini, dia kata faka'annama fi baitihi nabiyyun yatakallam. Seolah-olah, dia kata seakan-akan di rumah dia ada Nabi sedang bercakap. Maknanya kalau kita baca hadis-hadis Nabi, lebih lagi ada hadis yang sahih dalam Sunan Tirmizi, dalam dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tiba-tiba orang mendengar tu buat tak reti, buat sembang-sembang buat. Jadi kita kata itu menyalahi adab
dan dia sepatutnya dinasihati supaya faham tentang adab. Sebab tu para ulama mengatakan kita dalam menuntut ilmu ni, adab itu yang perlu ditekankan. Ada setengah tu, kata silap, dia kata dia jumpa Imam Malik, dia kata sebelum dia menuntut ilmu daripada Imam Malik, dia telah belajar adab-adab daripadanya. Belajar adab dahulu. Kadang-kadang kita terlepas pandang untuk kita mendalami persoalan adab. Dalam menuntut ilmu kadang-kadang mungkin kita kurang menjaga adabnya sebab mungkin kita tak tahu. Jadi itu pun kita kena ambil tahu jugalah. Baik, saya rasa bolehlah kita berhenti setakat ni sebab saya pun ada kelas dengan urusan sekolah ni 7. Nanti. Jadi terima kasih kepada semua. Ya. Ada ringkas Ustaz Ya. Tentang zikir tadi yang kata riwayat 10 dan yang kata riwayat 33 tu lepas solat tu. Kalau kita gabung dua-dua tu macam mana Ustaz? Kita buat yang 10 daripada yang akhir sekali pun kita buat 33 ataupun kita buat 33 dulu kemudian maksud gabung segi bilangan. Yang kata subhanallah tu kita buat dua-dua riwayat tu. Bukan buat sekali tapi buat maksud buat dua-dua riwayat serentak. Tak, macam contoh astagfirullah, lepas astagfirullah tu kita zikir subhanallah 10 kali. Kemudian kita baca yang kursi apa semua qul huwallah, yang akhir sekali tu kita akhirkan dengan subhanallah 33 kali sampai habislah Allah akbar 33 kali semua tu. Macam mana kalau buat? Tak ada masalah tu. Maknanya untuk bilangan tasbih, takbir dan tahmid, kalau kita pilih 33, yang lain 33 lah atas satu riwayat. Maknanya kalau kita memulakan tasbih itu dengan 33, tahmid pun 33 dan takbir pun 33 atas riwayat yang satu. Kalau kita memilih untuk ambil riwayat yang 10, subhanallah 10 kali, maka tahmid pun 10 dan juga takbir pun 10. Tapi kita buat dua-dua. Maksud dua-dua tu macam mana tu? Yang 10 pun kita buat 10 subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Jadi selesai yang tu kita katalah kita baca ayat kursi kan. Lepas tu kita baca pula tasbih tadi. Tak perlu. Tak perlu. Tak perlu. Sebenarnya riwayat tu menyatakan suatu ikhtiari pilihan. Bukannya untuk lil jam'i, untuk kita kumpulkan semua riwayat untuk dibaca serentak sebagai pilihan. Maknanya bila kita dah pilih untuk kita baca dengan 10 dah dikira yakfi lana, yujzi, dah dikira memadai, mencukupi dah. Maka kalau kita nak tambah lagi tu dianggap la da'i, perkara yang tak perlu dah. Sebab sebenarnya Nabi ajar begini ni nak memudahkan kita. Kalau kita ada kelapangan masa lebih, kita rasa tak menjadi masalah, kita baca 33, kita pilih 33 lah. Kalau hari tu kita rasa kita nak cepat, kita ada banyak urusan lain, kita ambil yang 10. Kita ambil 10. Maka itu yang lebih menepati dia punya maqasid tujuan. Kenapa Nabi beri kepada kita tiga versi, 3 pilihan, 10, 25 dan 33. Sebab bergantung kepada kelapangan masa yang ada pada kita. Jadi kalau kita dah pilih yang paling banyak 33 tu dah dikira mencukupi, tak perlu pula lepas wirid doa lain kita nak ulang balik tasbih, tahmid, takbir dengan bilangan yang lain pula. Itu tak perlu dah kira mencukupi dah. Wallahualam. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan perbincangan ayat berikutnya dan tajuk yang lain pula lah. Tajuk Tuhan punya kebun tu dah berakhir. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Syukran. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.